Dan dalam majlis itu Nabi SAW telah menyebut tentang berbagai-bagai fitnah, iaitu ujian dan cubaan yang akan Allah telah timpakan kepada umat akhir zaman. Dan bicara tadi begitu panjang cerita tentang fitnah ini, sehingga berlanjutan, sehingga baginda SAW menyebut ada 3 fitnah besar yang akan berlaku kepada umat akhir zaman. Yang kita lihat fitnah ini mungkin akan berlaku ataupun sedang berlaku kepada kita semua, Masya Allah, sama ada kita sedar ataupun tidak. Yang pertama, Masya Allah, fitnah yang disebutkan oleh baginda SAW dengan namanya fitnatul ahlas. Ahlas ini diterjemahkan oleh Masya Allah para muhaddisin, itu satu alas yang diletakkan di bawah, yang diletakkan di atas belakang unta. Biasanya unta ni diletakkan kayu di atas belakang dia untuk kita duduk, di atasnya kita letak alas supaya unta tidak rasa sakit. Tetapi dimaksudkan di sini seperti tikar. Maksudnya bila datangnya fitnah ini, umat Islam akan duduk di rumah masing-masing dan tidak akan keluar, tidak akan berjumpa dengan orang lain. Masya Allah. Dan kalau kita boleh kaitkan dengan peristiwa yang berlaku pada zaman COVID-19 yang lalu, waktu itu orang Islam, Masya Allah, seperti tikar di rumah sendiri, tidak bergerak ke mana-mana, tak nak pergi bandar, tak nak pergi kedai, tak nak pergi ke hospital, bahkan walaupun dia sakit, dia seperti tikar yang diletakkan di atas belakang unta. Masya Allah. Dalam fitnah ini Nabi SAW beritahu ada 2 perkara akan berlaku. Yang pertama, harabun, itu setiap orang akan lari daripada orang yang lain, daripada orang yang dicintai sekalipun. Kita tengok pengalaman kita dalam pengalaman berlakunya lockdown, kita tak suka nak jumpa dengan orang, dan orang pun tak suka nak jumpa dengan kita. Seakan-akan walaupun kita duduk satu kampung dengan mak ayah kita pun, tapi seakan-akan kita terpisah jauh, seakan-akan kita berada di negara yang berbeza-beza. Dan dalam peristiwa ini juga berlaku harabun, iaitu penculikan harta dan nyawa manusia. Masya Allah, bagaimana harta manusia diculik. Dan zaman ini berlakunya keruntuhan ekonomi orang Islam khususnya, sehingga ramai di antara kita yang terpaksa menganggur, kan? Pilot terpaksa jual nasi lemak di tepi jalan, hartanya, gajinya dicabut, dan kita juga kehilangan orang yang kita sayang. Masya Allah, dia masuk hospital, ditidurkan, dan akhirnya hilang begitu saja. Seakan-akan kita tak ada peluang lagi berjumpa dengan mereka. Boleh ditafsirkan, tetapi tidak semestinya kita nak kaitkan dengan peristiwa COVID-19. Masya Allah, kita boleh mengandaikan kejadian itu berlaku, kerana apa yang Nabi sabdakan pasti akan berlaku, dan kita sebagai umat Islam kena ambil iktibar di atas perkara tersebut. Alhamdulillah, melalui proses ini, Alhamdulillah berlangsung selama beberapa tahun, dan ternyata selepas peristiwa itu berlaku, munculnya pula fitnah baru dalam umat Islam, itu dipanggil fitnatus sarra. Sarra ini itu bergembira selepas berduka. Selepas kita menghadapi ujian, ramai orang mendesak kerajaan buka masjid, ramai waktu itu yang Masya Allah seakan-akan habis daripada orang kata fitnah ini, semua dah insaf nak bertaubat, sepatutnya masjid kita makin penuh. Tetapi selepas berakhirnya fitnah ini, ternyata masjid kita, majlis ilmu semakin sepi. Tetapi majlis-majlis hiburan, sarra ini, kegembiraan yang melampau telah mula berleluasa di tengah-tengah masyarakat umat Islam. Kita tahu sebelum ini pun ada majlis hiburan, program hiburan, konsert dan sebagainya. Tetapi Masya Allah, hiburan yang melampaui batas sehingga umat Islam tak dapat bezakan mana hiburan yang boleh merosakkan akidah, mana hiburan yang boleh merosakkan akhlak umat Islam, yang bercanggah dengan orang kata prinsip dasar umat Islam, contohnya LGBT dan sebagainya. Maka perkara ini yang sedang berlaku. Dan dalam hadis ini Nabi menceritakan tentang fitnatus sarra ini, dakhanuha, dia punya asap dia ataupun cetusannya muncul daripada ahli baiti, daripada ahli baitku. Bukan maksud di sini ahli bait Nabi, tetapi orang yang tinggal serumah dengan Nabi itu orang yang berasal daripada negara yang senegara dengan Nabi SAW, ataupun orang yang mengaku seakidah, sealiran dengan Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW beritahu, sedangkan dia bukan di kalangan ahlu baitku, kerana ahlu bait Nabi SAW hanyalah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, orang yang menyalahi perintah Allah, tak termasuk di kalangan ahlu baitku. Kemudian setelah daripada peristiwa tadi, Masya Allah, mungkin berlaku penolakan di antara umat Islam kepada pemimpin tersebut. Masya Allah, cetusan hiburan ni bermula daripada ahlu bait Nabi. Itu bukan keluarga Nabi, tapi maksudnya orang yang ada intisab, ada hubungannya dengan Nabi SAW, mungkin bangsa Arab, mungkin orang yang pernah tinggal senegara dengan negara Nabi SAW. Tetapi Masya Allah, akhirnya hiburan ini tersebar ke seluruh dunia, sehingga umat Islam lain mencontohi hiburan yang mereka lalui. Dan kita dapat lihat juga di negara kita sekarang ni sedang marak, orang kata, di saat
ekonomi sedang jatuh, di saat umat Islam sedang mengalami kemurungan, kemelesatan ekonomi, tetapi dalam masa yang sama tidak menghalang sebahagian anak-anak remaja kita berhibur dengan hiburan yang melampaui batas, sehingga kalau kita nampak daripada kejadian berlaku tempoh hari, sekalipun datang dengan muncul simbol-simbol yang pelik-pelik pun masih lagi tidak diingkari dan juga disetujui oleh sebahagian daripada anak-anak muda kita, waliyazubillah. Namun demikian, selepas daripada peristiwa itu, manusia akan mula mencari pemimpin baru untuk mereka bayar. Mereka sangka pemimpin yang lama ni dah tidak baik, tetapi rupanya orang yang pemimpin baru yang akan nak menggantikan pemimpin yang lama ni diibaratkan oleh Nabi SAW sebagaimana meletakkan, masya-Allah, kawarikin ala dhil'in, meletakkan peha ni di atas, orang kata, tulang rusuk. Masya Allah, iaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempat, dan sudah tentu tulang rusuk tak mampu nak memikul daging yang ada pada tulang peha ini. Maksudnya itu orang yang nak memikul amanah seterusnya ni, amanah yang berikutnya, ada orang yang tidak mampu nak menjadi pemimpin pun. Kerana di masa akan datang selepas daripada peristiwa-peristiwa fitnah ini, pemimpin-pemimpin yang akan memimpin negara Islam ni adalah di antara mereka yang tak layak pun untuk jadi pemimpin dan tidak ada kekuatan untuk memimpin umat sebagaimana kepimpinan umat Islam yang terdahulu. Dan Masya Allah, umat Islam ingat fitnah ini berakhir di sini, Masya Allah. Tetapi rupanya di tengah-tengah umat Islam sedang menghadapi ujian yang berat ini, akan kita menghadapi, Masya Allah, satu lagi fitnah yang dipanggil duhaimak. Duhaimak ini berasal daripada kegelapan, fitnah yang gelap gelita. Tetapi Nabi tasghirkan, menyebut perkataan dohmah kepada duhaimak, menunjukkan benda yang gelap ni tetapi sangat berbahaya dan sangat besar risiko dia, Masya Allah, yang mana fitnah ini akan menampar pipi setiap orang beriman. Setiap manusia di atas muka bumi ini akan terkena tamparan. Masya Allah, bila sebut tampar ni di atas muka ni, satu benda yang sangat besar yang akan menyebabkan satu orang yang dalam keadaan tidak bersungguh-sungguh memahami agama ni akan mula tersentak dan terpaksa membuat keputusan yang besar ke atas diri mereka dan keluarga mereka dan orang-orang yang mereka sayangi, Masya Allah. Dan Masya Allah, bila berlakunya fitnah duhaimak ni, orang Islam menanti bila peristiwa ni nak habis, bila peristiwa ni nak berakhir. Dia ingat benda ni akan habis. Sebagaimana kita tengok bahawa ni kejadian peristiwa COVID-19 ada akhirnya, tetapi rupanya bersambung, Masya Allah. Kita ingat fitnah-fitnah ni, fitnatul ahlas akan berakhir, fitnatul sarra akan berakhir, tetapi rupanya bersambung. Dan fitnatul duhaimak ini juga akan bersambung, Masya Allah. Rupanya ada rentetan. Lepas ahlas tadi bersambung dengan fitnatul sarra, happy-happy, hedonisme. Tetapi Masya Allah, dalam keadaan itu umat Islam akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian yang lagi besar, yang menyebabkan dengan ujian tadi, Masya Allah, kata Nabi SAW, orang Islam akan terpisah kepada dua golongan. Fistatun mu'minun la nifaqalahu. Satu golongan yang kata Nabi SAW, mereka akan jadi golongan beriman yang sama sekali tidak ada kemunafikan lagi dah di hati mereka. Mereka dengan fitnah tadi, mereka menghadapi cabaran tersebut dengan kesabaran. Mereka istiqamah memegang sunnah baginda SAW, istiqamah dengan dakwah, istiqamah dengan ibadat, istiqamah dengan perjuangan mereka, walaupun kadang-kala, Masya Allah, terpaksa bercanggah dengan orang ramai, tetapi akhirnya mereka istiqamah. Setelah berakhirnya fitnah ini, maka Masya Allah, mereka ini akan menjadi mukmin yang sejati, yang dalam hati mereka tidak ada sebesar zarah pun daripada kemunafikan. Namun demikian, dalam masa yang sama akan zahir juga muncul satu golongan lagi, fistatun munafiqun la imana fihi. Satu golongan yang mana mereka akan menjadi golongan munafik yang tidak ada sebesar zarah lagi iman di hati mereka. Mereka secara terang-terang menjalankan perkara-perkara kemungkaran dan mereka tidak lagi berselindung di sebalik kegelapan ataupun kemaksiatan yang dilakukan. Tidak ada lagi selindung-selindung, tidak ada lagi rasa malu dan segan kepada sesiapa pun. Maka setelah peristiwa fitnatul duhaimak ini berakhir, Masya Allah, ataupun di penghujungnya, maka kata Nabi SAW, selepas daripada itu, kamu tunggulah 1 hari atau 2 hari selepas daripada peristiwa itu, Masya Allah, fa'idha kana zakum, apabila berlakunya peristiwa ini di tengah-tengah kamu, fantazirud dajjal min yaumihi aw min ghadihi. Selepas berakhirnya peristiwa fitnah duhaimak ini, maka muncullah, tunggulah kedatangan dajjal yang kita takuti saat ini, sama ada pada hari yang sama ataupun pada keesokan harinya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim
Tetapi sebagian ulama juga mengatakan hadis ini bersifat mursal. Namun demikian, hadis ini patut menjadi pengajaran dan pedoman bagi kita, yang mana masya-Allah kita sedang berada di zaman fitnah ini, yang mana akhir-akhir ini kita nampak, kalau dulu kita rasa kita selalu dengar dosa-dosa besar yang Nabi sebut sebagai dosa besar ini menjadi biasa di tengah-tengah masyarakat. Zina kan tak akan berlaku kiamat, sehingga banyaknya berlaku perzina, yakthuru zina wa yushrabul khamar, diminum akan arak dengan begitu banyak, wa yakthurul haraj, dan akan banyak sekali berlaku pembunuhan demi pembunuhan. Sebulan dua ni kita digemparkan dengan pembunuhan yang berlaku dalam keadaan banyak peristiwa menyayat hati kita. Masya Allah, peristiwa pembunuhan demi pembunuhan. Dan di akhir zaman Nabi juga beritahu, sehingga orang yang membunuh pun dia tak tahu kenapa dibunuh orang, dan yang mati terbunuh pun tak tahu apa sebab dia mati dibunuh. Begitu sekali rosaknya zaman kita, zaman fahsyat dan mungkar ini. Maka tuan-tuan mulia, siapa yang dapat menghidupkan sunnah Nabi di zaman kerosakan umat ini, untuknya satu pahala mati syahid. Sekian daripada saya, bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.